So kita akan sambung subtopik subset. Okey, pergi ke hari itu berhenti di sini. Subset. Di bahagian subset sudah habis pada 3 dan 4 tapi cikgu nak ulang sekali lagi ya. Ini peraturan yang penting tentang subset. Iaitu nombor 3, set kosong. Okey, harap semua ingat simbol ini mewakili set kosong. Set kosong ialah subset bagi sebarang set. Ini peraturan dah tetap, so pelajar kena ingatkan dan apply. Yang ini sebarang set adalah subset bagi dirinya sendiri. Contohnya set AB ini subset bagi dirinya sendiri AB juga. Dan set yang mengandungi 149 juga merupakan subset bagi set yang sama dengan dia, iaitu dirinya sendiri, hanya susunan tak sama tapi masih set yang sama, maksudnya dirinya sendiri juga. So tadi 149, sekarang 941 pun dikira dirinya sendiri asalkan unsurnya semua sama dan ada. So ialah set yang sama. Okey. So di sini soalan yang senang-senang dulu. Soalan ini tanya kamu nyatakan benar atau palsu bagi setiap pernyataan yang berikut. Okey, soalan 1. Mula-mula apa itu subset? Apa maksud A subset B? Apa maksud A subset B? Kita balik ke sini. Ni yang penting. Pelajar semua kena fahamkan takrif atau maksud subset dengan lihat nombor 2 ni. A subset B jika semua unsur A terdapat dalam B. Kalau secara gambar rajawan, kita lukis bulat A dalam bulat B. A bermaksud A terkandung dalam B. Semua unsur atau semua huruf atau semua nombor dalam A itu juga terdapat dalam set yang lebih besar B. Dia kena keseluruhan A yang ada dalam B, baru kita boleh kata A subset B. Kamu boleh fahamnya sebagai A sebahagian daripada B. Maka semua yang ada dalam A juga boleh dapat dalam B ya. Ada soalan tak setakat A subset B? Tak ada. Tak ada So Tak ada, tak ada. So cikgu nak kata yang A dengan B sekurang-kurangnya sama lah. Sekurang-kurangnya sama pun boleh. Dia sama pun boleh. Ataupun lebih kecil. Dia mesti satu lagi senang faham ialah kamu faham macam ini. Hanya kotak yang kecil kamu boleh bubuh atau muat dalam kotak, simpan dalam kotak yang besar. Kotak yang besar atau set yang lebih besar tak boleh subset bagi set yang kecil. Sebab yang besar tak boleh muat dalam yang kecil. Kotak yang besar you tak boleh simpan dalam kotak yang kecil. Contohnya you nak kemas-kemas rumah kan. Kotak yang kosong-kosong itu, kecil itu you boleh bubuh simpan dalam kotak yang lebih besar tapi tak boleh terbalik lah. Sama juga dengan subset sub, maksudnya sebahagian kecil. Tapi semua apa-apa yang ada dalam A sudah ada dalam B lah. So you boleh lukis A dalam B. Dengan satu cara lagi faham ialah A ada dalam B. Keseluruhan A ada dalam B. So kena faham macam mana nak lukis juga macam ini. Lukis A dalam B kalau A subset B ya. Okey, kita balik ke soalan ini. So kena faham konsep apa maksud A subset B baru boleh tahu soalan yang diberi ini benar atau palsu. Okey, soalan 1. Set yang ada unsur 2, 3 ini, dia kata set ini kecil ini subset bagi set yang lebih besar 1, 2, 3, 7, 8. So macam mana pelajar nak buat? Iaitu kita cek sama ada 2, 3 itu juga ada dalam set ini, set yang lebih besar ini. Ada kan? Kita boleh cek one by one. 2, tengok ada tak? Mata buat scanning. Titik, ada tak 2? Ada. 2.
Kemudian 3 pun ada. Maksudnya semua pun ada. Semua yang ada di set yang kecil di depan ini juga kamu boleh cari, boleh jumpa dalam set yang lebih besar. Bermaksud set kecil ini subset bagi set yang lebih besar ataupun set ini dia sebahagian daripada set yang besar. So benar ke palsu? Apa yang dicakap di sini benar ke palsu? Benar. Benar. Benar lah, ini senang kan. Okey, soalan 2 pun sama juga, kita semak. 4 ada tak 4? Tak ada kan? 4 ada tak di belakang sini? 6, 8, 12? Tak ada. Kalau Tak tak ada, tak payah buang masa pi cek lagi. Kalau ada satu saja tak ada, sudah bukan, sudah palsu, sudah salah. Sebab 4 you tak dapat cari di sini. Maksudnya set 48 ini bukan semua you boleh lukis terkandung dalam set yang lebih besar ini. Ada satu tak dapat cari di set yang lebih besar itu sudah bukan subset lah. So ini palsu. Okey, soalan 3. Set depan ini 638. Set di kanan ini 368. Ini yang tadi seorang tadi kamu kata sekurang-kurangnya sama kan? Ini semua sama. Hanya susunan tak apa. Asalkan ada 6, ada 3, ada 8. So ini sama, bermaksud kita guna balik yang ini. Ini. Nota nombor 4 ini. Sebarang set adalah subset bagi dirinya sendiri. Ingat, sendiri ya dianggap sebahagian dari dirinya juga. Dua set yang sama, you boleh kata mereka subset kepada dirinya sendiri. Ini set sama lah. So yang ini benar ke palsu? Soalan 3. Benar. Okey, soalan 4. 5, 7. Dia kata subset bagi set nombor-nombor perdana. Ini bermaksud semua nombor perdana, dan cikgu nak kamu perhatikan kalau subset depan belakang semua kena ada kurungan set, sebab subset merupakan suatu set. So kena guna tata tanda kurungan set. Kalau tak ada dia jadi unsur, kena satu unsur saja, macam simbol unsur bagilah, tapi you hanya boleh tulis satu unsur. Kalau ada macam ini kena subset, maksudnya kena set. Set yang kecil ini sebahagian dari set semua nombor perdana. So you kena cek 5 dan 7, adakah mereka nombor perdana? Adakah mereka nombor perdana? Ya, cikgu. Ya. Ya, So, ya. siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud nombor perdana? Dan kamu baru boleh boleh decide 5, 7 itu baru kamu boleh kena pasti ya mereka. Macam cikgu, nombor perdana tu yang tak boleh divide. Guna 2, 4, 6 macam tu. Tapi yang lebih tepat lagi ialah apa? Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi oleh satu dan dirinya sendiri sahaja. Contohnya 5. 5 boleh 5 hanya you boleh kata 1 kali 5. Maksudnya boleh dibahagi oleh 1, boleh dibahagi oleh 5 saja. Tak dapat cari lagi apa kali apa boleh dapat 5 selain dari 1 kali 5. Bermaksud hanya boleh dibahagi oleh 1 dan dirinya sendiri 5 sahaja. Begitu juga dengan 7. Kalau contohnya 6, dia boleh 1 kali 6 ataupun 2 kali 6. 2 dan 3 itu sudah selain dari 1 dan 6. So 6 itu dia genap kan. Dia bukan, dia boleh bahagi oleh banyak nombor lain lagi. Okey ya, boleh faham? Halo? Boleh. 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 So kalau 5, 7 itu merupakan nombor perdana, bermaksud ayat ini adalah benar. Benar sebab mereka mereka adalah nombor perdana. Ini baru 2. Kalau nombor-nombor perdana maksudnya semua. Maksudnya ialah semua nombor perdana, ini baru 2. So dia sebahagian kecil. Baru 2 saja. So subset juga lah. Set yang mengandungi 2 nombor perdana dianggap sebagai salah satu subset. Kamu boleh bentuk banyak subset lah. Yang terdiri daripada beberapa nombor perdana. Okey, nombor 5.
Set nombor-nombor genap bermaksud semua nombor genap. Sekarang di sini dia kata semua nombor genap subset bagi set nombor genap, 3 nombor genap ini 2, 4, 6. So ini besar. Ini set besar. Ini set kecil. So tadi cikgu kata kotak yang besar tak boleh muat dalam kotak yang kecil. So ini benar ke palsu? Benar. Benar. Masih benar. Besar ini semua. Ini baru 3. So besar ini tak boleh muat dalam. So sebab ada nombor genap yang lain tak ada di sini. Ini baru ada 3. Nombor genap selain dari 2, 4, 6 ini. Boleh apa? Dia boleh sambung lagi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So benar ke palsu? Ini tak ada. Palsu. Palsu sebab dia boleh selain dari 2, 4, 6 dia semua infinity. Ingatlah kotak yang besar macam set yang besar. Dia bukan subset bagi kotak yang kecil sebab kotak besar you tak boleh bubur dia masuk dalam kotak yang kecil Tak boleh. Kecil kalau terbalik betul. Kalau dia kata set 2, 4, 6 merupakan subset bagi set semua nombor genap maka benar. Sekarang dia terbalik, besar subset bagi kecil tak mungkin sebab dia ini you tak dapat cari 8, tak boleh cari 10 dan banyak lagi. Okey, fahamlah Faham ini palsu Soalan 5 palsu Soalan 6 ini simbol set simbol kurungan saja mewakili set apa? Last Friday kita dah belajar. Tadi pun dah ulang kaji balik. Ya ni. Apakah simbol ini? Siapa Set boleh kosong. jawab? Bagus. Set kosong. Set kosong tadi dah bagi tahu di sini iaitu suruh semua pelajar ingat yang nombor 4 ini sebarang set adalah subset ini nombor 3. Set kosong ialah subset bagi sebarang set. Ni tak kira ini set apa. Sebarang set. Sebarang set dia mesti mengandungi satu dia punya saudara mara. Set kosong ialah saudara mara bagi sebarang set saudara mara maksudnya subset dia. Okay, so ini mewakili set kosong. Dia guna simbol bracket tapi tanpa apa-apa di dalam. Set kosong, subset bagi set ini. Tak kira lah ini set apa, tak penting. Asalkan ini set kosong, maka ini jadi benar. So nombor 6 benar ikut peraturan yang cikgu suruh kamu ingat. Okay. So ni settle. Sekarang kita pergi ke ini konsep nombor 5. Ini sangat penting. Boleh katakan tiap-tiap exam mesti keluar soalan ini. Ini penting Kamu kena hafal atau ingatkan rumus ini. Cikgu sudah bawakan. Jumlah bilangan subset bagi sesuatu set yang mempunyai n unsur sama dengan 2 kuasa n. Yang penting ialah kita kena tahu n saja. N mewakili apa? Masih ingat lah, cikgu ajar last Friday. N huruf kecil mewakili apa? Ni. N. Siapa boleh jawab? Halo? Apa maksud N? N huruf kecil. The number of element. Ingatkan bahasa Inggeris punya number punya N. Kalau bahasa Melayu ialah bilangan. Bilangan unsur. So boleh faham senang saja. Tapi 2 itu dah tetap lah. Ini formula ini you kena ingat. Dalam peperiksaan dia tak bagi. You kena photostat dalam otak. So contoh. Diberi set A ialah set yang mengandungi 0, 1, 2, 3, 4. Suruh kamu cari jumlah subset bagi A. Maksudnya suruh you kira. Nak kira mesti pakai formula 2 kuasa N. Satu cara sajalah. Kalau nak cepat cari jumlah subset, maksudnya tanya kamu berapa subset yang you boleh bentuk bagi set A ini. So caranya penyelesaian ialah mula-mula kita kena tahu ada berapa unsur A ni, set A ni. So kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5. So
cara nak tulis ialah N huruf kecil dalam bracket tuliskan nama set iaitu A sama dengan 5. Bermaksud bilangan unsur A ialah 5. Maka sekarang nak kira jumlah subset ataupun jumlah bilangan subset lah, sama maksud saja. Jumlah subset ada berapa subset semuanya yang boleh dibentuk bagi set A. So kita gantikan N dengan apa? 5. So 2 kuasa 5 maksudnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, ataupun lebih senang tekan kalkulator tekan button kuasa yang ada upside itu. Tekan 2, tekan button upside, tekan 5, kamu akan dapat 32. So ini sangat banyak lah. So ini dia peperiksaan tak akan suruh kamu senaraikan lah. Hanya suruh kamu kira boleh. Okey, sekarang kita tengok soalan ini. Senaraikan. Ini yang senaraikan. Dia akan senaraikan yang sikit lah. Yang bilangan unsur sikit. Kalau tidak, susah. Senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set berikut. Suruh kamu senaraikan one by one. Kalau ada 32, you kena senaraikan. Kena bentuk 32 set yang kecil-kecil yang terdiri daripada unsur-unsur dalam set itu. Okey, ini kita start dengan yang paling sikit unsur. Baru satu unsur iaitu A. So ada berapa? Ada bukan satu. You kena 2 kuasa. Dia bilangan unsur 1. Bilangan unsur ialah 1. Kita kena tulis pula. Bilangan unsur memang 1, tapi bilangan subset kena kira lain. Kena kira 2 kuasa 1. Bilangan unsur N ialah 1, betul. Tapi sekarang kita nak kira ada berapa subset yang kita boleh senaraikan. So kita kena kira dulu pakai rumus 2 kuasa N, baru kita tahu berapa yang kita kena senaraikan. Okay. Susah, tak ada tempat nak tulis. Kena tinggi sikit. Okay, so mula-mula kira dulu. 2 kuasa berapa? N berapa sekarang? Tadi ada yang jawab satuan. So N itu ialah N. Sebab A ada satu huruf, maksudnya ada satu unsur dalam kurungan set. Maksudnya ada satu unsur set ini. So formula kira berapa subset ialah 2 kuasa N. N sekarang 1. So you tulis N, you ganti dengan bilangan unsur 1. So 2 kuasa 1 berapa? 2. Betul. 1 kita abaikan, tak payah tulis. Tapi bila ganti formula kita tulis, lepas itu jawapan last kita jangan tulis lagi. Kita cari nilai sebenarnya iaitu 2. So maksudnya kamu kena senaraikan 2. Dia sensitif sikit. Susah sikit nak tulis. 2. Okey, ini belum habis. Ini baru kita tahu ada 2 jawapan ataupun 2 subset. So sekarang nak senaraikan. So sebelum kita lupa, kita tulis dulu saudara mara bagi semua set. Mesti ada punya. Tiap-tiap set ada saudara mara ini, iaitu set kosong. Sebelum lupa, kita mesti wajib punya. Ini subset yang wajib bagi semua set. Subset yang wajib mesti semua ni 4 soalan nanti ataupun apa-apa soalan. Apa-apa set yang diberi oleh soalan, mereka semua mempunyai set kosong sebagai salah satu subset. Ini sudah satu. Another one atau last one ialah apa? Dirinya sendiri. Itu saja yang kita boleh bentuk, iaitu set yang mengandungi unsur A. Sebab dia sangat simple. Ada satu unsur A sahaja. So itu sajalah subset yang kita boleh bentuk. Dirinya sendiri juga yang itu sama. Set yang sama, dirinya sendiri. Ini 2 ini ialah peraturan yang cikgu suruh kamu hafal tadi lah, iaitu set kosong ialah subset bagi sebarang set.
dan sebarang set merupakan subset bagi dirinya sendiri. So 1, 2. So betul ada 2. Kamu boleh sentiasa semak balik. Betul kamu sudah senaraikan semua tak? Ada tak tertinggal mana-mana subset? Okey, soalan 2 ni level up. Ada berapa unsur? Tadi 1 unsur. Sekarang sudah berapa unsur? 2. 2. So sekarang kalau 2 unsur, berapa subset? Kita kira dulu supaya kita boleh semak. Kita ada tertinggal mana-mana subset belum disenaraikan. Formulanya 2 kuasa N kan? N berapa sekarang? Tadi kamu dah jawab 2. N kan? Betul Ingat nak kira bilangan subset bagi suatu set macam mana? 2 kuasa berapa? Halo? 2 kuasa berapa? 2. 2. N kita kena ganti kuasa dengan N, iaitu kena tulis. Sekarang N ini N. Yo, tak nampak ini N. N maksudnya 1, 2, ada 2. N ialah bilangan unsur. 2 itu tetap, 2 ini tetap. Kemudian kuasanya ikut soalan, ada berapa unsur? Ada 2 unsur, maka 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 kira lah, maksudnya 2 kali 2 kan? 2 kali 2 berapa? 4. 4. Sekarang level up sebanyak 4 subset macam ni. Tadi 2. Sekarang kita nak senaraikan 4 sebab senaraikan semua subset. So sebelum lupa cepat-cepat tuliskan subset wajib mereka iaitu set kosong. Semua soalan yang suruh kamu senaraikan semua subset you kena cepat-cepat tuliskan simbol set kosong sebab dia automatic jadi member dia. Automatic jadi subset. Jadi dia punya saudara mara. Auto punya. Tak boleh nak tolak Okey, kita ikut saja peraturan. Okey, next kita kena fikir sendirilah. Kita pecah-pecah. Ni kita pecah jadi single atau tunggal. Unsur yang tunggal-tunggal. AB itu sebahagian kita boleh kata set yang mengandungi A sahaja merupakan sebahagian dari set yang mengandungi AB. Kita ambil AB ini kita pecah jadi satu unsur, satu set yang satu unsur lah sebab dia kecil kan sebahagian. Sebab A ada dalam B. So you boleh buat satu set, bentuk satu set yang ada A sahaja. Kemudian next. Okey, soalan 2 sekarang. Okey, soalan 2 kita sudah level up sekarang sudah ada 2 unsur A dan B. Okey, mula-mula kita kira dulu kan ada berapa subset. So formulanya 2 kuasa N. N ialah 2. So 2 kuasa 2 ialah 4, iaitu 2 kali 2 ataupun you tekan 2 kuasa 2 pun boleh. 4. So maksudnya ada 4 subset yang kita kena senaraikan. Okey, sebelum lupa mula-mula kita tuliskan apa? Subset wajib dia. Subset wajib bagi sebarang set iaitu set kosong, koma. Okey, next one kita sudah boleh pecah jadi set yang mengandungi satu set dulu. Satu unsur dulu iaitu set yang mengandungi A. Okey, tadi saya tanya lah sini sampai sini saya tanya. Sekarang subset yang mengandungi apa pula? Set yang mengandungi set kecil. Yang paling kecil di sini ialah satu unsur dululah. So tadi saya sudah tulis A, sekarang set apa pula? Set mengandungi apa pula? A, lepas A, B. B lah itulah. Tadi ini senang-senang mengapa tak ada orang jawab B. Okey. Ni nak tulis kena macam mana? Kena balik sini. Okey. Ni dia. Ni nak share ni dia banyak kerja. Kena pilih pen pula kan. Kena guna pen saya pula. Okey, sekarang B. Tulisan pun jadi cakap ayam sebab tak biasa tulis dengan pen ni. Okey, so set kosong, set A, set B, mereka semua ini merupakan subset, maksudnya set kecil sebahagian dari set AB. Okey, apa lagi?
tinggal last one sebab sudah 3. Ni 4. Last one ialah apa? Siapa boleh bagi tahu? Last one set apa? Set A dengan B. Iaitu dirinya sendiri kan. Kita start dengan konsep atau peraturan iaitu yang ini set kosong. Last kali ialah dirinya sendiri. Jangan lupa last kali kita close. Close case dengan dirinya sendiri. Mula dan akhir ini ialah ikut peraturan yang cikgu suruh kamu hafal itu. Dirinya sendiri dah habis kan? Single apa? Unsur, single unsur. Sekarang tinggal 2 unsur lah. Lepas 1 ialah 2 unsur. Habis tu boleh cek 1, 2, 3, 4. Betul, ada 4. Kalau 3, sekarang level up. 1 unsur, 2 unsur. Sekarang soalan 3 ada 3 unsur. Soalan 4 sama. Nanti you buat sendiri. Hanya tukar saja unsur dalam bracket set. Sama. Ini pun 3 unsur sama. Hanya nanti dalam kurungan itu you tukar jadi 5, 6, 7. So sama juga kita start dengan subset yang pertama sebelum lupa yang wajib punya. Kalau minta kamu senaraikan subset, wajib senaraikan set kosong dulu. Lepas itu kita buat dengan sistematik. Start dengan set yang paling kecil iaitu set yang mengandungi 1 unsur dulu. Cari dari soalan, set soalan iaitu semua kena kurungan set lah kecuali set kosong dia simbol macam ini. Kalau you nak senaraikan unsur-unsur semua you kena buat set sebab subset. Dia set sebahagian kepada ini. So set yang tunggal dulu, nombor huruf tunggal iaitu apa? Set yang mengandungi A. Lepas itu kamu pula jawab. Kita pecah jadi kita pecah jadi satu-satu dulu dari kecil ke banyak, dari sikit ke banyak B. Kita asing jadi satu-satu dulu, kecil-kecil dulu, cerai-ceraikan. Lepas itu C. Jangan ini semua you boleh score nanti dia sama aja. Dah habis tak ada yang tunggal lah, semua dah kita dah tuliskan. A pun dah ada, B pun dah ada, C ni sebahagian dari 3 kan. Ini baru 1, ini ada 3. So ini dipanggil subset bagi ini sebahagian. Okey, habis 1 unsur, sekarang kita nak mula pula dengan kombinasi yang 2 unsur. So you kena pairing mana-mana. So kita pun buat dengan sistematik. A dengan B dulu kita start ni macam ni. A pair dengan B. Macam cari partner. Buat apa? PB. Cari 2 orang. Berapa pasangan yang you boleh bentuk yang lain-lain. So A mula-mula kita boleh start dengan A dengan B. A, B. Okay. Lepas itu jangan habis. Kita habiskan dengan A dulu. Start dengan A pair dengan pasang dengan B. A pasang dengan C. A, B. A, C. A, B, A, C. Okey. Ada lagi tak yang boleh pair? Dah habis pair? Ada. Ada Saya tak cukup buat sampai sini A, B, A, C. Tugas A dah habis. Dia ada 2 partner dia boleh pairing saja. So dia dah habis pairing. Sekarang saya nak start dengan B pula. You buat macam ni baru senang lah, tak tertinggal apa-apa. So kita mula dengan B. Sebab A dah tak boleh lah, dah habis. So kita sekarang mula dengan B. B jangan terbalik dengan A sebab AB dengan BA adalah sama, same AB dengan BA adalah sama. So kita jangan tulis yang set yang sama. So tak boleh BA lah sebab AB sudah ada. So B pula kita pergi ke kanan. B apa? C. BC. BC. Tutup. Lepas itu dah habis lah yang BC punya dan 2 pun sudah habis. Ada lagi ya? Sebab C tadi dah sebut lah. C dia sudah tadi depan sudah pair dengan dia. Tak ada lagi. Tak boleh CB pun tak ada BC lah. CA pun ada AC lah. So tak ada. So dah tengok sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi lupa nak kira. Lepas tu ada berapa? 2 kuasa berapa? Kalau kita nak tahu ada berapa? 2 kuasa 3 berapa? 8. 8. Maksudnya 2 kali 2 kali 2, 3 kali. So 8. Itulah. So kita kira dulu walaupun soalan tak
suruh you kira, kita kira sebab untuk memudahkan kita cek semak. Kita ada tertinggal tak, sudah senaraikan semua tak. So kita boleh kira tadi sini sudah 7. So last one mesti ingat last one ialah apa? Set apa? Last one? Yang sama. ABC. Dirinya sendiri. Iaitu yang Pak Atoran kata set kosong dan dirinya sendiri adalah subset bagi sebarang set. Bagi apa-apa set, sebarang set. So last kali ialah you kena salin dirinya sendiri. Sebab yang 2 unsur dah habis, sekarang tinggal 3 unsur. Maksudnya dirinya sendiri. A, B, C. Kena ingat tulis dalam kurungan set. Sebab setiap subset merupakan set juga. Subset ialah suatu set. Tapi dia semua ini dia mengandungi 1 ke 2 unsur ke semua unsur bagi set yang diberi ya. Asalkan ada 1. So kita start dengan 1 unsur dulu. Dah habis. Kita pergi ke 2 unsur. 2 unsur dah habis. Baru pergi ke 3 unsur atau dirinya sendiri ya. So sudah faham. Sini sudah ada 8. Itu maksudnya ada 8 subset. Apa maksud 2 kuasa N? Kita nak kira berapa subset yang kita boleh bentuk. Ataupun berapa subset yang set ini ada. Maksudnya yang kecil-kecil lah sebahagian dan dirinya sendiri lah paling besar. Maksudnya kita pecah-pecah lah. Jadi 1 unsur, jadi 2 unsur. Bubur dalam 1 set. Sebagai subset, sebahagian set. Okey, saya rasa faham lah. Okey ya? Faham. Okey, faham. Ini sudah nak tamat lah sebab kamu walaupun 2 waktu. Tapi hari ini bagi siapa-siapa yang ada di kelas itu tamat. Waktu persekolahan tamat pukul 2. Cikgu ada mesyuarat. Okey, dah settle subset dah. Sekarang kita pergi ke satu lagi istilah set pelengkap. Apa benda set pelengkap? Apa maksud set pelengkap? Okey, mula-mula kita kenal dulu simbolnya. Setiap satu istilah itu ada simbolnya. Simbol set pelengkap bagi A ataupun set pelengkap A ataupun panggil pelengkap A. Nampak saja pelengkap, maksudnya kena buat satu macam koma ke atas. Kita panggil A tanda atau A prime. Bahasa Inggeris kita baca sebagai A prime. Ini tanda macam koma di atas ini. Okey, sebab ini A lah. So ini nak lain daripada A, kita kena bubuh satu simbol lain lah. Okey, apa maksud? Set pelengkap bagi A dalam set semesta ialah satu set yang mengandungi semua unsur set semesta yang bukan unsur A. Ini panjang kan. Habis baca pun dah tak lupa apa dia cakap di depan. So cikgu pemudahkan, ringkaskan bagi senang nak faham dan senang nak ikat. Senang nak ingat ini bukan ini yang penting ini bukan A. Kalau you nampak simbol A prime bermaksud bukan A. Kalau A dia tulis A, ada satu tanda maksudnya dia bukan A. Kalau dia sudah A dia tak ada tanda, dia A terus. Maksudnya kalau soalan tanya saya cikgu tanya kamu apa maksud tapi baca ni A prime ni dia panjang sikit nak baca. Dia panggil apa? Set pelengkap bagi A. Dan kita pertimbangkan A itu ada dalam satu set keseluruhan lah yang dipanggil set semesta kan. Yang kita selalu wakil dengan satu segi 4. Okey, kita pertimbangkan ada satu set A dalam set semesta segi 4 ini. Maka kalau tanya kamu apa itu pelengkap A ataupun set pelengkap A ataupun set pelengkap bagi itu kadang-kadang sebut tak sebut tak apa. Kalau panjang sangat tak mau sebut set pelengkap A. Tapi maksudnya ialah set pelengkap bagi set A lah, set pelengkap bagi A ataupun pelengkap A. Okey, dalam gambar raja Venn berikut, lebih senang kita fahamkan raja dia, gambar raja dia. A prime diwakili oleh kawasan berlorek yang kelabu ini. Kalau A kita lorekkan bulatan A. Kalau A prime kita kena lorekkan di luar bulatan A sebab dia bukan A. So dia maksudnya sama macam yang ayat panjang ini. Set pelengkap bagi A. Sekarang you tengok raja dengan fahamkan maksud di sini. Set pelengkap bagi A
ialah satu set yang mengandungi semua unsur set semesta dalam kotak, tapi dia bukan unsur A. Maksudnya ada di luar bulatan A atau ada di luar set A lah. Okey, kita tengok contoh. Jika set semesta diberi 1 hingga 5 dan diberi set A hanya ada 2 dan 4. Sekarang suruh kamu senaraikan unsur-unsur bagi set pelengkap A. Maksudnya nak senaraikan apa? A prime. Set pelengkap A dengan simbol hanya sangat ringkas A prime. So you kena tulis A prime. You tulis saja. Nih macam ini ya. Kamu pun boleh tulis sama-sama. Ada kertas kan? Ada kertas soalan ini kan? Halo? Ada? Ada juga, ada. Okey. Oh, saya takut tak ada jawapan, maksudnya tak ada orang jawab, maksudnya cikgu cakap seorang-seorang lagi ya terkeluar. Kadang-kadang ditendang keluar sendiri. A prime. Tulis sama dengan. You tak payah tulis perkataan set pelengkap A. Kita pakai simbol saja. Simple. A prime. Sama dengan dia pun set lah. Dia ialah satu set. So, caranya ialah kita hanya potong 24 dari set semesta, iaitu ibu buang anak-anak 24 ini buang. Sebab kita tak mau kita buang. Bukan maksudnya tak mau A lah. A prime bukan A. Kalau kita nak buat kerja, nak senaraikan, boleh faham sebagai buang unsur-unsur A sebab dia bukan A. Buang apa? Buang 2. So, you boleh potong dari set semesta di sini. Senang. 4 tak mau sebab tak mau 2, tak mau 4 sebab dia bukan A. Dan kita boleh senaraikan A prime dengan tulis apa yang tinggal sajalah. Yang belum dipotong itu ialah di luar bulatan A macam ini. Dia ada di luar. Dia di luar rumah ini. Dihalau keluar di luar rumah. 1. Yang ada dalam set semesta tapi tak ada dalam A. Itu dipanggil A prime. Atau bukan A, atau dipanggil nama formalnya set pelengkap A, set pelengkap bagi A. So 1, 3 apa? Bagi kamu jawab, last one ialah apa? 1, 3, 5. Faham kan? Tengok contoh ini saya ingat faham. Saya tak mau bagi banyak-banyak unsur dan ini pun tak lompat 1, 2, 3, 4, 5 dan sini 2, 4. Bukan A maksudnya selain ataupun dengan bagi baik selain dari A. Ada banyak cara kita boleh faham. Bukan A ataupun selain daripada A. Selain daripada A maksudnya selain dari 2, 4 yang ada dalam set keseluruhan ataupun set semesta yang toing ini. Tak mau selain dari 2, 4, so kita buang 2, buang 4, tinggal 1, 3, 5. Okey.